Saya nak kongsikan malam ni cerita mengenai sihir dalam rumah tangga. Okey, saya nak tanya dulu kan. Siapa yang di kalangan anda ni, yang mana yang mungkin teringin nak komen, nak beritahu, yang pernah alami? Yang pernah alami cerita tentang sihir, cerita tentang pergolakan dalam rumah tangga ni berpunca daripada perkara-perkara mistik. Siapa yang pernah? Saya percaya ramai di kalangan anda ni, kalau kata tak berlaku kat dia pun, dia mungkin pernah dengar pada orang lain. Kan? Ada orang yang mungkin pernah alami. Tapi ada orang dia tak pernah kena, tapi mungkin adik-beradik dia kena. Kalau adik-beradik tak kena pun, dia mungkin dia kata pernah dengar cerita ni. Alright. So, siapa yang pernah alami benda ni sekarang? Saya sebenarnya kita doakan dulu bersama supaya dia dihindari daripada perkara tersebut. Okey, sebagai orang Islam, kita percaya, saya sungguh-sungguh percaya. Okey, saya percaya walaupun saya ni macam urban sikit, tak macam ustaz. Okey, hampa jangan duk panggil aku ustaz, aku memang bukan ustaz. Alright. Saya personally percaya sebagai seorang Islam yang beriman, kita percaya tentang gaib, perkara-perkara gaib. Okey. Kita kena percaya. Sebabnya, perempuan, dalam muka bumi ni, kita kena ingat satu perkara. Allah ciptakan muka bumi ni, sebelum Allah ciptakan manusia. Allah ciptakan bumi dulu. Okey, Allah ciptakan bumi dulu. Dan di atas muka bumi ini, pada asalnya adalah dihuni oleh keturunan-keturunan jin dulu. Benda ni ada dalam Quran, perempuan. Okey. Ada cerita tentang bagaimana Allah turunkan para malaikat untuk menghapuskan segala isi bumi, termasuklah golongan-golongan jin ni. Okey. Jadi, lepas dah clear dah muka bumi ni, and then baru diangkat balik malaikat, dan Allah kata Allah nak ciptakan manusia di atas muka bumi ni. Masa ketika itulah iblis ni bergelar iblis yang derhaka kepada Allah SWT. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam. Okey, jadi kita percaya tentang isu perkara-perkara gaib ni. Kalau siapa yang tak percaya dengan kewujudan jin ni, perempuan, dia ni mungkin orang yang kita kata orang panggil apa, dia satu golongan yang percaya macam apa, dalam bentuk sains. Ada apa mungkin? Ada tak perempuan, kalau perempuan baca dan kaji, ada satu agama. Agama ni pegangan lah. Agama berbentuk sains. Dia maksud dia macam percaya benda ni semua tak berlaku kalau tak ada sains. Saintifik punya pembuktian. Tapi kalau bab berkaitan dengan jin, berkaitan dengan sihir, benda yang tak nampak tapi kita boleh rasa ni, dia sukar untuk dibuktikan dengan sains, perempuan. Betul tak? Kalau salah, tolong proof kan benda tu tak betul. Okey, sebabnya cerita tentang sihir, cerita tentang perkara yang berkaitan dengan luar daripada penglihatan kita, luar daripada akal fikiran kita, kita mungkin sukar untuk kita buktikan, mungkin sukar untuk kita terjemahkan. Melainkan ada orang yang melaluinya sendiri. Ada orang yang melaluinya sendiri, dia akan tahu tentang betapa teruknya isu mengenai kesakitan yang ditimpa bila seseorang ni dalam keadaan yang terkena sihir. Saya tak tahulah kenapa kan. Tak tahulah kenapa jin ni, dia suka sungguh kat orang Melayu. Kan orang Indonesia, orang Melayu, orang Siam selalu macam tu. Okey, tapi perempuan tahu tak? Sebenarnya kan, dia bukannya orang Malaysia ni yang paling obses sangat dengan benda ni. Dengan benda-benda berkaitan dengan mistik, berkaitan dengan jin ni, perempuan. Dalam dunia ni sebenarnya orang yang paling obses sekali dengan jin, dengan benda-benda ni semua adalah orang Yahudi, perempuan. Orang Yahudi, kalau katalah cerita tentang kita pi ke negara mereka, ni saya dengar cerita ustaz tu lah. Dia kata kalau kita, ustaz tu dia kata dia bawa pi macam batu cincin dekat Malaysia. Tak ada apa pun batu cincin tu, tapi dia bawa pi ke sana dekat Palestin. Dia kata dia jumpa ada orang Yahudi ni, kedai Yahudi tu dia macam ada banyak sangat, dia jual macam-macam. So dia kata ni batu ni mai daripada Malaysia ni. Yang ni
jin semua kena tangkap masuk dalam ni lah. Dia pun dengar, oh betul ke? Kalau you tak mau tak apa, ni saya takkan jual benda ni. So dia macam lagi interested, sampai ada orang dia sanggup beli benda tu. Okay, so kalau kita nak kata kita ni percaya sangat, mungkin orang Melayu tak semua percaya. Tapi kalau kata orang Yahudi, dia lagi kuat percaya benda ni. That's why perempuan, that's why kalau kata kan, kalau kita selalu tengok macam video-video berkaitan dengan pengislaman jin, apa biasa tengok tak video-video macam tu? Okay, kalau kita tengok cerita-cerita macam tu, mesti akan ada cerita apa, dia kata agama apa, agama Yahudi ke, agama Samawi ke, kan? Sebab jin pun dia ada agama dia sendiri, cuma kita mungkin tak nampak dengan mata kasar sahaja. Sebab itulah ilmu sihir ni perkara yang sukar untuk kita ceritakan kepada orang, melainkan orang tu sendiri nampak penderitaan ataupun mungkin terkena kepada dia sendiri. Okay? Dia boleh jadi macam-macam perempuan. Dia boleh datang dalam bentuk santau. Dia boleh datang dalam bentuk sakit yang berpanjangan. Dia boleh datang dalam bentuk badan-badan bengkak. Dia boleh datang dalam bentuk kemurungan. Murung sampai macam gila pun ada juga. Okay? So cerita tentang sihir ni perempuan, cerita yang saya rasa macam, kalau kita cerita ni cering bulu roma kan. Tetapi saya nak kisahkan tentang pengalaman kita dekat mahkamah perempuan. Dulu saya ada satu klien, yang mana klien saya ni, dia kata suami dia ni, dia kata, tuan berhati-hati sikit, suami dia ni suka main sihir. Saya pun, perempuan bayangkan kita peguam ni, kita nak bawa kes, kita nak bantu wanita yang nak cerai ni, okay? Tapi suami dia tak mau cerai. Alright, so dia datang cari kita ni pun tujuannya untuk kita bantu mempermudahkan prosedur je lah. Okay, dia lantik dan kita pun nak bawa kes macam ni. So apa yang kita buat adalah kita just nak bantukan mempermudahkan lah urusan. Tapi bila dia bagi tahu kat kita, tuan jaga hati-hati sikit, suami saya ni selalu main. Main apa tu? Saya ingatkan main perempuan. Dia kata main ni, aku dah ingat kepala aku main perempuan je benda ni. Tak, apa-apanya dia dekat maksud dia main sihir. So main sihir ni membuatkan saya time tu rasa macam, saya macam betul ke ni? Betul ke? Kau tahu, kita pun rasa macam cering. Kita rasa macam, ish, lemah aku dengar ni. Tapi tak apa, saya percaya jadi apa pun kita serah pada Allah sahaja. InsyaAllah Allah akan lindungi kita. Saya percaya sangat macam tu. Di samping lah kan, kita pun kena ada pendinding diri jugalah. Pendinding diri. Dia kan tak tahulah macam mana. Selalunya kan, bukan nak katalah sorry to say lah kan, Wallahualam betul ataupun tidak. Kadang-kadang kan, jin ni dia memang suka ke orang yang terlampau baik. Okay, yang terlampau baik tu yang dia kena. Yang sedang-sedang, okay, yang biasa-biasa ni jarang saya nak dengar. Kalau yang apa, yang hawak-hawak kan, masuk hawak-hawak tak, yang buah-buah, yang orang yang jahat-jahat ni kadang dia tak kacau pun. Tapi yang nak kena ni selalunya orang yang baik-baik. Yang tu yang kadang-kadang aku pening juga benda ni. Tapi mungkinlah ada possibility lah kan, sebab dia makin hebat ni, selalunya dia akan makin nak kacau orang yang makin yang baik lah kan, baru dia punya pangkat tu lagi tinggi. Wallahualam lah. Sebab saya kan perempuan, masa saya dapat tahu benda macam tu, kita pun rasa macam, ish, aku ni 50-50 nak bawa ataupun tak. Tapi saya kata tak apalah, biarlah kita serah pada Allah. Saya pun file lah kes pasal perempuan. So hari pertama saya datang ke mahkamah, jumpa dengan lelaki tu, saya tengok macam biasa saja. Orang ni macam tak adalah macam nampak kot-kot lah kan. Tok nampak macam Tok Bomoh. Tok Bomoh kan tangan penuh cincin. Dia tak tahu Tok Bomoh fashion drama TV lah kan, jenis penuh cincin. Dulu saya pun macam tu kat Oman tau. Saya cerita kat wife saya, dulu masa kat sekolah dulu tu, tangan saya pun penuh cincin. Tapi bukan cincin batu besar-besar lah. Ni cincin, Allah, cincin pun jenis cincin macam mana yang silver biasa-biasa tu penuh jari. Ni kata ni Tok Bomoh apa. So
tak adalah kata macam lelaki yang saya jumpa ni, dia tak adalah sampai satu tahap saya tengok dia macam tok bomoh sangat pun. Tak adalah mata celak. Hebat lagi aku punya celak masa sekolah menengah tu. Dulu perempuan saya time masa sekolah menengah dulu, tak pernah sehari pun tak ada celak. Ha gitu, celak oh. Oh punya tablik lah aku time tu. Okay, so saya tengok macam biasa sahaja. So saya tanya dekat klien ni, betul ke puan? Macam tak je pun. Tuan hati-hati sikit tuan. Dia tu nampak saja macam tu tuan. Okay, so saya pun tak apalah. So saya pun nak pergi jumpa lah. Saya kata apalah, kita just jalankan urusan kita, urusan rasmi tu untuk bincang lah. Skot-kot lah, boleh lepas cara baik, supaya kita pun tak adalah sampai nak bergaduh bagai semua tu. And then saya pun kata dekat dia, cik, saya Fahmi, saya mewakili anak Guam. Saya nak saya nak bincang lah, kot-kot lah kita boleh selesai ni cara baik. Kot-kot ada persetujuan apa-apa, cik tak nak gugurkan dan sebagainya. Okay, jadi dia kata saya takkan setuju cik, saya takkan setuju tuan. Saya kata saya takkan lepaskan isteri saya. Jadi apa pun takkan lepaskan. Saya pun kata betul cik, tak ada ruang untuk bincang kata apa. Tak ada. Saya nak isteri saya balik. Okay, so saya pun tak apalah. Kita pun dah, kalau kata orang ni dia tak mau bawa bincang, so kita pun okey, tak apa, memang daripada awal pun kita dah memang set. Dalam otak kita, kalau kita dah datang ke mahkamah, kita dah kena set yang kita nak bicara. Sebab dia tak mau setuju. So bila tak mau setuju, tak ada cara penyelesaian cara baik, jadi mau tak mau kita terpaksa tegas. Okay, jadi kita terpaksa tegas untuk kita nak tegakkan, kita bantu dapatkan hak anak Guam kita. Sebab ada kes yang kuat, di mana kes dia berkaitan dengan pukul, ada kes berkaitan dengan nafkah juga masa tu. So saya percaya anak Guam saya ni berhak untuk dapat fasah sebab dia nak fasah. Sebab lelaki dia tak mau lepaskan cara baik. So tak apalah. And then hari seterusnya tu sebutan kali kedua dia tak datang. Okay, sebutan kali ketiga puan, dia datang. Tapi kali ni dia datang, dia kata dia bawa peguam. Okay, so dia bawa peguam. So dalam keadaan yang saya tengok pun nampak macam pelik sikit lah. Okay, saya tengok pun nampak macam pelik sikit sebab ada perubahan dari sudut perwatakan dia tu. Hari tu masa kita bincang nampak macam okey, tapi bila kita datang tu dia nampak macam garang semacam. Dia nampak macam dia muka jegir kita kan. Jegir satu macam dia tu. So saya pun tak apalah. Dah nampak, mungkin dia nampak kita ni macam musuh, saya pun tak kisahlah kan. Kita pun tak adalah nak bincang apa dah sebab dah dia bawa peguam. Okey. So masa mahkamah tunggu nak buka tu puan, kita perasan satu perkara tau. Masa tu tak pakai face mask lagi lah. Okay, masa tu tak pakai face mask lagi. Apa yang berlaku adalah, kita perasan masa tu lelaki dia ni duduk dekat depan pintu, right? Duduk kat depan pintu nak masuk tu. Dia duduk berdiri dalam seminit dua macam tu. Tapi nampak mulut dia macam kumat kamit sikit. Macam tu. Macam tu lah. Wallahu alam, dia dia selawat ke apa, wallahu alam lah. Tapi agak lain sikit. Sebab dia cara dia tu kan, dia macam buih kiri kanan atas bawah lah. So saya rasa macam aku pun masuk mahkamah tak pernah pun nak selawat macam tu. Korang kan maupun buih tiup pintu masuk mahkamah ke, wallahu alam. Okay. So masuk, bila sebutan kali ke berapa tu depan hakim, saya perasan satu perkara, iaitu masa tu saya nampak macam hakim dia takut. Dia macam ketak. Faham tak? Dia macam ketak. Okay, dia macam ketak. Lepas tu kan, mahkamah tunda. Mahkamah tunda, hakim mungkin minta untuk untuk stand down sekejap. So mahkamah minta tunda. Padahal baru peringkat sebutan je kot. Baru untuk nak masuk baru masuk peringkat nak masukkan pembelaan. Tapi dia macam mulut hakim tu terkunci. Faham tak? Tak boleh nak terbuka. Okay, tak boleh nak
nak bercakap sesuatu. Jadi mungkin stand down sekejap time tu. Okay, so bila nak stand down, keluar. And then dalam 10 minit lepas tu masuk balik. So bila masuk balik tu baru dia okey balik masa tu. So hakim pun kata, saya minta maaf kepada semua. Okay, siapa yang bukan hakim cakap, macam pendaftar lah sebelum tu, pendaftar yang pembantu mahkamah tu bagi tahu, siapa yang masuk ke mahkamah ni dalam niat dia tak bagus, niat dia buruk dan sebagainya, tolong jangan buat macam tu. Takut nanti ni termakan balik. Faham tak? Dia bagi tahu macam tu. Oh, pembantu mahkamah pun cakap bukan macam macam nak hantar balik je kan. So rasa macam kita pun, saya tak rasa apalah, kita rasa macam ni ada benda something lah tak kena ni kan. Kita pun tak naklah tuduh orang, tapi kita tengok je lah siapa buat perangai kan, sebab ramai dalam tu. Okay, jadi keluar. Bila dah keluar, benda tu semua boleh start balik. And then next punya tu kan, anak guam saya, dia datang, datang sambil berseret kaki. Saya kata, puan sakit ke kaki? Tuan, saya sejak daripada hari kes yang itu tu sampai ke kes, sampai ke tarikh ni, saya kata macam, saya tak tahu lah tuan, sampai sakit sungguh-sungguh, menyeret saja, menyeret. Start sampai rumah tu memang duk menyeret saja. Saya pun sampai serah pada Allah je, tak tahu nak buat apa dah. Saya kata, puan, tak apalah. Sekarang ni bab yang tu kita serahkan pada Allah SWT. Yang penting kita jangan tinggalkan amalan kita, jangan tinggalkan solat kita. InsyaAllah benda ni akan lindung kita. Benda mujuk lah kan, mujuk tak berlaku kepada saya. Saya nampak aja macam tough kan, nampak aja macam kuat kan tu, tapi kinanya kita pun ada juga sedikit perasaan takut. Siapa tak takut kan? Gila kot. Tak tahulah, cering aku dengar apa pun. So long short stories, apa yang berlaku sepanjang perjalanan kes tersebut, dipermudahkan Allah juga, sebab masa hari perbicaraan, pihak lawan ni dah tak pernah datang dah. Faham tak? Suami dia tak pernah datang dah lepas tu. Jadi peguam dia pun dah tarik diri. So peguam dia tarik diri. Kemudian apa tu, dia punya defendant ni pun, suami ni pun tak datang untuk nak lawan. So saya rasa macam lega sikit kat situ, sebab kita tak perlu nak berhadapan dengan orang yang ada misteri, yang ada benda yang boleh menyebabkan kita rasa tak senang lah untuk kita bawa kes. Faham tak? Okay, wallahualam lah betul ataupun tidak lah dia yang buat macam tu. Cumanya kita pun takut lah, dah anak guam kita pun bagi tahu kata laki dia ni duk main mistik-mistik macam ni. So kita pun tak nak lah terbabit juga. Betul tak? Kita pun orang biasa kan. So alhamdulillah Allah permudahkan kes tu. Kes tu diputuskan secara fasah, diterimalah segala pembuktian dan segala pengujahan yang kita bawakan, yang mana kita cuba bantu tu. Dan alhamdulillah wanita yang saya bantu ni, dia seronok lah, dia tenang sangat-sangat. Dan saya rasa macam lega sikit bila lega banyak lah bila dia tak lawan lah. So saya pun rasa macam cuak juga masa tu. Nampak saja macam kita ni pun tak berani kan, tapi sebenarnya ada juga. Saya pun berlindung dengan Allah SWT jugalah. Wallahualam, kita pun bukan ada benda nak boleh protect kita pun. Okay, cerita tentang mistik ni perempuan, pada saya mungkin saya personally saya tak pernah kena. Okay, anak guam kena macam tu. Cuma perempuan, saya ada satu kawan saya peguam yang kena perempuan. Yang kena peguam perempuan. Kawan saya kena. Yang mana dia datang ke mahkamah tu, dia kata dia kaki dia terseret. Dia panggil saya okay? Kena dah ni. Dia kata sebab bila dia kata tak pernah pun jatuh terselih ke apa ke kan. And then dia datang berseret. Dia bila sampai mahkamah je dia macam datang berseret. Tapi lepas keluar saja daripada mahkamah tu dia tak rasa apa sangat.
Okay, sampai macam tu kena. Tapi Alhamdulillah, apa pun kita yang berlaku dekat dalam mahkamah ni, so far kan, tak adalah sampai kata meragut nyawa. Cumanya dari sudut gangguan, dari sudut sakit tu, dia macam satu benda yang ujian lah kita anggap. Alright, kita anggap yang tu sebagai satu ujian, yang mana kalau kata kita ni mampu untuk berubat, kita berubat. Tapi kalau kita dah tak boleh nak berubat, kita serahlah kepada Allah. Sebab bab berkaitan dengan mistik ni, satu benda yang sukar untuk kita nak ubat tanpa ada bantuan daripada Allah. Okay? Benda yang sukar untuk kita nampak. Kita tak tahu, kadang pergi ke hospital, pergi ke klinik, cek kaki, cek dan sebagainya, semua tak ada masalah apa. Tiba-tiba lebam. Nampak macam pelik dan sebagainya kan. So kita pun tahu kata isu begini adalah isu yang sangat berbahaya, perempuan. Yang tu cerita tentang bagaimana seorang lelaki yang cuba nak bawa sihir ke dalam mahkamah. Okay. Ada orang yang dia sihir dia tu datang dalam bentuk orang lain hantar, iaitu orang yang pihak ketiga, yang tak senang, yang busuk hati. Okay? Dia hantar kepada pasangan suami isteri dengan tujuan untuk memporak-perandakan. Okay? Tapi tak adalah semua macam tu. Lagi ada juga lelaki kata apa, rumah tangga kita ni rosak sebab ada orang hantar sihir kot. Mungkin boleh abang-abang macam tu, tapi takkanlah sampai satu tahap kita nak salahkan semua benda tu sihir. Betul tak? Kalau dah memang kita punya tabiat kita tu teruk, duk pukul isteri, duk cakap maki semua tu, lepas tu kita nak tuduh orang lain pula rosakkan tu, macam tak apa nak kena. Tapi kalau kata nampak perubahan besar, mula-mula suami ni nampak saja okey, memang baik, sungguh-sungguh semayang, nafkah semua okey, tiba-tiba saja esoknya tu berubah 100%. Tiba-tiba tak pernah mencarut, esok tu mencarut sungguh-sungguh dan sebagainya. Mata pun lebih kurang je. Yang ni mungkin dia ada isu yang bawa kepada sihir dalam rumah tangga, perempuan. Okay, sihir yang dihantar oleh orang untuk memisahkan. Kita sebut sebagai sihir pemisah. Okay, sihir pemisah ni memang real, right? Memang real. Cuma kita tak nampak je macam mana bentuk dia. Ada orang dia mungkin nampak macam benda-benda yang dihantar. Contoh dia macam lipatan kain kuning lah, apalah saya pun tak tahulah. Tapi barang-barang yang pernah dijadikan sebagai yang kita kata simbolik kepada sihir ni, biasanya benda yang sama je. Mesti tak kain kuning, mesti ada rambut, tulang dan sebagainya lah kan. So yang ni cerita-cerita yang begini biasanya adalah cerita yang nak menuju ke arah keretakan rumah tangga berpunca daripada orang lain. Alright. So sihir yang dihantar oleh orang ketiga ni, alright, apa yang boleh berlaku adalah perceraian. Perceraian yang kadang-kadang kita tak rasa pun, tak expect pun benda tu boleh berlaku. Tapi bila lepas sahaja dah bercerai tu, tiba-tiba baru dia tersedar. Okay, baru dia tersedar kata dia telah disihirkan. Siapa ada pengalaman macam tu? Saya rasa macam ramai orang yang pernah lalui. Tak lalui pun mungkin pernah dengar. Betul tak? So, apa yang saya nak cakapkan adalah malam ni, perempuan, saya nak cerita bukan tentang jenis-jenis jin ke, bukan jenis-jenis sihir ke. It's not my point, perempuan. Sebab saya bukannya ustaz. Okay? Saya bukannya tok bomoh tangkap jin. Okay? Saya bukannya orang yang pakar bab-bab untuk nak cerita perubatan Islam. Okay? Bukan saya orang dia. Okay? Cuma apa yang saya nak cakapkan dari sudut perundangan. So sesuailah dengan saya sebagai peguam syar'i ni. Okay, so biasanya, perempuan, ramai orang yang akan tanya kepada saya, tuan, macam mana kalau kata rumah tangga saya ni dipisahkan atas sebab sihir? Right? Biasanya yang tanya kepada saya ni laki. So laki dia akan tanya saya, tuan, ada orang hantar saya hantar sihir pemisah sampai saya lafaz cerai tersebut. Okay? So apa yang saya nak cakapkan dari sudut undang-undang, bila cerita tentang undang-undang ni, dia mesti dapat dibuktikan. Law is all about facts. Dia mesti atas fakta.
Okay? Atas fakta, dan dia mesti dapat dibuktikan secara zahiriah. Okay? Sebab apa? Ada hadis Nabi kata, nahnu nahkum bizahir. Kami menghukum ikut perkara yang zahir. Hadis Nabi ke? Saya lupa lah. Okay, saya lupa hadis ke ataupun tidak. Tapi ada perkataan juga kata, nahnu nahkum bizahir. Maksudnya kami menghukum ikut perkara yang zahir. Maksudnya hakim, dia buat keputusan ikut apa yang ada di depan mata, apa yang dapat dibuktikan depan mata. The problems about sihir ni adalah benda yang tak nampak di depan mata. Okay, kita hanya cuma, kita betul ataupun tidak, kita hanya nampak kesan sahaja. Setuju tak? Kita hanya nampak kesan sahaja sihir ni. Contoh dia sakit-sakit, lebam tiba-tiba, ada lebam kat kaki, lebam kat badan. So kita hanya nampak sihir ni based on dia punya kesan sahaja. Alright? Betul kan? Okay. Yang tu yang pertama. Yang problem yang kedua adalah bagaimana kita nak buktikan ada orang hantar kat kita. Hampa faham tak apa nak cakap? Kalau kita nak tuduh kan, kata ada orang hantar kita sihir, ada orang cuba nak memisahkan kita dengan sihir ni, pisahkan kita dengan pasangan dengan sihir, kita mungkin boleh buktikan tentang kesan-kesan yang berlaku dalam rumah tangga kita, pukul dan sebagainya. Tapi payahnya adalah bagaimana kita nak buktikan orang ni hantar, yang ni hantar, yang ni hantar, mak metua lah, pak metua lah, macam-macam cerita. Okay? Kita boleh cerita kata yang ni hantar, orang ni hantar. Tapi macam mana kita nak buktikan benda tu? Sedangkan kita tak nampak pun rupa jin yang main hantar tu dan sebagainya. Kita tak nampak pun orang muka orang yang main hantar tu. Sebab kita nak buktikan benda tu based on the real yang boleh nampak secara zahir. Faham tak? Berbeza. Kalau macam cerita kena pukul, kalau kita kata kena pukul, nak buktikan tu mudah. Kita tunjukkan kesan, okey. Kita boleh tunjukkan dari sudut report perubatan, report polis, boleh dengar ada saksi nampak kena pukul dan sebagainya. So kita boleh nampak benda yang zahir. Dari sudut nafkah, kalau kata tak dapat nafkah, so kita buktikan macam mana nafkah tu diberikan, macam mana nafkah tu dimasukkan dalam akaun bank, contoh dia. So senang untuk kita nak buktikan. Tapi kalau bab sihir, bab benda yang kita tak nampak, problemnya macam mana kita nak buktikan benda tu. Betul kan? Inilah yang menjadi satu kesukaran di dalam mahkamah syariah. Ada orang dia mungkin boleh dakwa kata, suami saya terlafaz cerai dekat isteri saya dalam keadaan saya tak sedang. Okay, saya tak sedang sebab saya kena sihir. Dia tuduh macam tu. Okay, so kita mungkin akan kata kita nak sahkan lafaz cerai tersebut, sah ataupun tidak. Di dalam isu lafaz cerai ni perempuan, contoh saya bawa kes lafaz cerai. Kalau suami ni lafaz dengan jelas, ada perkataan talak, ada perkataan cerai, ada perkataan divorce ke apa pun, okay? So dia dikira sebagai lafaz yang jelas, lafaz soreh. Lafaz soreh perempuan, okay? Kalau kita berniat main-main pun jatuh juga. Kalau kita saja-saja pun jatuh juga. Kalau kita dalam keadaan kita tak sedar, mungkin dia tak boleh dia boleh diangkat. Okay, maksudnya tak boleh diterima lafaz tu. Contoh dia tak sedar macam ni. Let's say lah kan, katakanlah masa lafaz tu suami ni dalam keadaan yang makan ubat. Ubat yang boleh mengkhayalkan, yang mengantuk, okay? So dia mungkin dah hilang kewarasan akal kat situ hanya sebab dia makan ubat sebab dia sakit. Jadi kalau katalah dia kata saya semasa lafaz tu saya dalam keadaan yang mabuk tak sedar sebab saya makan ubat atas kesakitan. So dia buktikan makan ubat, alright. So insya-Allah lafaz talak tu mungkin tak diterima. Nampak? Tapi kalau katalah kan tak sedar tu sebab minum arak contoh dia. Minum arak tu atas paksaan orang ke ataupun memang dia sendiri minum. So kalau dia sendiri memabukkan diri dia tu, jadi yang tu tak boleh dikira sebagai tak sengaja. Sebab yang tu sengaja, kalau dia lafaz pun boleh diterima. Okay?
Cuma kalau kata nak cerita tentang sihir ni, bagaimana kita nak buktikan kita hilang kewarasan akal sebab sihir tersebut? Yang ni saja tak ada method dia lagi, tak ada cara dia lagi. Macam lapas cerai ni, kita bagi tahu, Tuan Hakim, saya masa lapas cerai tersebut saya tak sedar. Saya tak sedar pun yang saya lafazkan tu. Hakim mesti akan tanya, semua orang mesti akan tanya. So kalau tak sedar macam tu, kamu ada ambil apa-apa ubat ke masa tu? Tak ada. Tak ada. Ada minum arak ke? Tak ada. Ada marah-marah tak sebelum tu? Saya rasa tak ada marah. Tak tahu. Saya rasa macam tiba-tiba je saya sebut macam tu. So, kalau dia sebut macam ni perempuan, besar kemungkinan dia tak dapat nak buktikan yang dia dalam keadaan yang waras ataupun tidak. Dia tak dapat nak buktikan yang dia tak waras masa tu. So, siapa yang pernah naik ke mahkamah, mesti akan dia ingat kan, hakim pernah tanya kat dia, waras ke tak masa lafaz tu kan. So, yang ni yang penting. Isu kewarasan akal fikiran tu, disebabkan sihir ni sukar untuk buktikan kepada mahkamah. Ini yang problem dia. Kalau katalah kan, dalam isu isteri ni nak minta cerai, nak minta fasah, suami dia tak mau lepas cerai, so isteri nak tuntut fasah. Isteri nak tuntut fasah dengan alasan dia nak bagi tahu kata suami dia suka bermain sihir, contoh dia. Bermain benda-benda yang mistik. Jadi benda yang berkaitan dengan benda mistik ni, dia tak ada spesifik dekat dalam fasah. Dia tak ada yang, kalau kata dalam seksyen fasah 53 tu, dia tak ada kurungan 1 ke, kurungan A sampai L tu, tak ada lah. Dia kata seorang isteri boleh tuntut fasah atas sebab sihir. Tak ada. Cuma sihir ni dalam bentuk berkelakuan keji kan. Perbuatan yang keji di sisi hukum syarak. Nabi SAW pun larang buat sihir. Allah SWT pun mengharamkan cerita tentang sihir ni. Maksudnya kita nak praktis pun tak boleh benda ni perempuan. So katakanlah isteri nak dakwa suami dia suka bermain sihir, nak tuntut fasah. So dia akan termasuk di bawah alasan berkelakuan keji secara mengikut hukum syarak. So berkelakuan keji mengikut hukum syarak. Jadi benda yang sukar adalah bukan nak dakwa tu. Nak dakwa semua orang mudah. Kita kata kita tuntut cerai sebab apa? Sebab suami main sihir. Ni keji di sisi Islam. Kita boleh dakwa. Tapi macam mana kita nak buktikan yang suami ni praktis benda tu? Kalau lah kata kan, dia main ke mahkamah, dia tak mengaku. Dia kata bila pula aku main sihir ni? Tak usah tuduh ni fitnah semua ni. Macam mana kita nak buktikan benda tu? Kan? Benda tu dah lah tak nampak. Kalau ada pun bukti-bukti macam sampingan kan, benda-benda yang kain dan sebagainya tu, kita boleh kata tak tahu siapa letak. Kita boleh tak tahu ni kain untuk apa, lap mulut kot. Boleh jadi juga. So, apa yang saya nak katakan adalah, kalaulah kan ada timbul isu berkaitan dengan sihir, berkaitan dengan benda-benda mistik ni di dalam mahkamah, cara untuk diterima pembuktian dia, nak terima tentang dakwaan berkaitan dengan sihir. Sihir ni, dia hanya akan diterima melalui keterangan pakar perempuan. Keterangan pakar. Keterangan pakar. Kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor, right? Doktor tu adalah pakar. Pakar bab sakit lebam-lebam, pakar bab mata, pakar gigi dan sebagainya. Kalau kita stres, kita tekanan dengan suami kita, macam semalam saya cerita, kita pergi jumpa doktor psikiatri. So doktor psikiatri ni adalah pakar berkaitan dengan mental dan pemikiran. So dia mungkin boleh jadi saksi di mahkamah kelak kalau kata kita panggil dia. Cuma kalau katalah berkaitan dengan sihir ni, saksi pakar tu siapa? Siapa? Siapa yang kita nak bawa mai jadi saksi pakar ni? So, inilah salah satunya perkara yang kita tak ada lagi perincian perempuan. Siapa yang digelar pakar dalam bab berkaitan dengan sihir? Sebab sampai sekarang tidak ada pun akta ataupun undang-undang berkaitan dengan sihir ni nak dibawa dalam mahkamah. Tak ada perempuan.
Yang ni adalah satu benda yang sukar untuk nak dibawa dalam proses undang-undang. Dan apa yang saya boleh katakan, keterangan pakar ni dulu di Mahkamah Kuala Lumpur ada dibawa kes begini, iaitu pakar yang dibawa adalah almarhum Allahyarham Datuk Dr. Harudin. Yang tu pernah ada satu ketika dulu cerita berkenaan dengan Darul Shifa. Dia bawa jadi kesaksian ke dalam mahkamah lah. Tapi kalau katalah setakat ni untuk yang lain, sepanjang pengalaman saya perempuan, ni pengalaman saya lah yang tak berapa banyak lagi ni. Mungkin ada peguam-peguam lain yang lebih banyak. Pengalaman saya perempuan, kalau katalah kita nak dakwa kata tentang sihir, nak dakwa tentang benda-benda yang mistik ni, kalau kita nak bawa saksi pakar pun kan, kita nak kena tahu dulu, memangkah dia ni diiktiraf pakar? Kita tak boleh claim Tok Bomoh yang kita kenal itu pakar. Siapa yang mengiktiraf dia pakar? Yang tu pun masalah juga. Ngerti tak? That's why pakar perubatan Islam ni ke, dan sebagai siapa-siapa sekalipun, dia mesti ada pengiktirafan. Mesti dia keterangan dia tu boleh diterima pakai. Boleh dianggap sebagai benda tu betul. Kalau benda tu betul, dia memang cerita bab-bab berkaitan dengan mistik ni, dia boleh bantu untuk nak cakap dan sebagainya. Dia mungkin keterangan dia tersebut untuk cerita tentang hal yang berkaitan dengan mistik ni sahaja. Mungkin dia nak sahkan kata barang yang dia jumpa ni adalah kain kuning yang selalu terlibat dalam benda-benda mistik dan sebagainya. Dan ada orang, dia mungkin boleh cerita tentang apa kesan sihir santau ke, sihir apa dan sebagainya. So dia hanya boleh sahkan macam tu saja. Cuma dia tak boleh nak bagi tahu kata yang hantar ni orang ni, yang hantar ni orang ni. Dia tak boleh macam tu, puan. Sebab benda tu tak nampak secara zahir. Tapi kalau dia datang pun, dia mungkin boleh cerita tentang sifat-sifat sihir jenis macam ni, kesan-kesan yang macam ni. Keterangan dia pun, level dia, keterangan kita panggil keterangan qarinah aja. Betul tak? Saksi pakar qarinah. Betul lah. Dia tak boleh sampai tahap dia bayinah juga keterangan. Cuma level dia tu rendah daripada keterangan yang orang lain. Dia hanya supporting evidence sahaja, perempuan. Cerita bab ni, fikir apa dah? Panjang dah aku bercakap apanya. Apa sampai tak ni lah kan. Tak ada ayam ke? Ya Allah, tak ada ayam. So saya nak ambil soalan lah. Penat dah bercakap ni. Thank you lah. Letih saya, perempuan. Alright, saya nak ambil soalan, perempuan. Dahsyat ni. Puan Ida Zain. Suami isap rokok sambil hembus asap rokok kat muka saya, dan masa nak tidur dia calik minyak wangi dekat dahi saya. Isap rokok, lepas tu hembus asap rokok kat muka. Kalau saya pun nampak lah. Tak boleh aku bawa asap rokok. Saya cukup anti kalau kata bawa asap rokok ni. Kalau saya seorang tak apa, tapi tak apa nak suka sangat lah kan. Sebab kita tahu asap rokok tu tak bagus. Asap rokok tu kan boleh merosakkan kita punya dalaman kita. Dah lah, mereka yang hisap, kita pula terpaksa sedut bau asap tu. Saya paling anti kalau kata kita ada budak. Ada bawa anak kecil, bodoh hisap rokok. Kata, saya menyirap macam ni. Saya tak ada membandung dah. Saya menyirap dah macam ni. Geram. Ada hisap rokok hembus kat muka. Kalau saya pun nampak, pun menendang aku. Aisyah Sulaiman, saya pernah dituduh madu sebab sihir suami ambil bomoh dari Thailand sampaikan madu kerasukan bertukar jadi diri saya. Sehingga sebut nama saya dalam kerasukan tu. Bila suami selalu sakit-sakit bau, madu selalu kaitkan dengan ilmu sihir. Pening dunia sekarang, masih ada lagi manusia macam ni. Nak je report polis sebab fitnah, tapi polis pun tak layan agaknya kes-kes macam ni. Ya, sukar, puan. Polis pun kalau terima report macam ni pun, dia bukan boleh buat apa-apa. Mana ada polis pun macam kita juga. Mana nak nampak benda ni. Polis hanya boleh bertindak kalau kata benda ni ada kaitan dengan
kanun keseksaan, undang-undang jenayah, okey. So bolehlah dia tangkap. Okey, Joyce Lavida. Jin yang dihantar tu memang suka memfitnah, usahlah percaya kalau duk ruqyah. Kata masuk Islam bagai tu 10 yang diislamkan 9 murtad balik. Oh, macam tu point Saya pun tak tahulah. Tapi saya pun pernah ada pengalaman juga dulu masa sekolah menengah dulu. Alah, cerita pasal histeria ni selalu je lah. Saya pun jadi tok bomoh juga dulu. Boleh lah saya menghafal banyak juga dulu surah pun. So kita ni pun macam terpelihara. Yalah kan, kau pun bercelak, jin pun takut dengan aku. Okay, Puan Laili Hanita Osman. Jadi kesimpulannya, sihir tak boleh dibuktikan atau dijadikan keterangan dalam mahkamah. Duka citanya saya katakan begitulah. Puan Laili. Alright, dia sukar untuk nak dibuktikan di dalam mahkamah. Sukar nak bagi tahu benda tu berlaku. Berlaku boleh. Okay, dia berlaku boleh. Kita boleh buktikan benda tu kata berlaku sihir kepada diri kita sebagainya. Tapi kita tak boleh buktikan orang tu buat kat kita. Faham tak? Macam contoh kan, dia isteri dakwa suami sihir. So apa yang isteri boleh buktikan adalah kesan-kesan sihir. Contoh dia lebam-lebam macam saya kata tadi, sakit kaki dan sebagainya, right? So keterangan pakar pun datang bagi tahu kata betul ni adalah tanda-tanda kesan kepada sihir. Okey, mahkamah mungkin boleh terima tu. Cuma mahkamah tak boleh nak terima adalah yang hantar. Faham tak? Yang menghantar tu adalah suami dia. Contoh dia kan. Yang tu yang problem dia. Kalau kita nak tuduh kata macam tadi kan, bertukar menjadi orang lain sebagainya tu, sukar untuk kita nak terima. Macam mana benda tu boleh bertukar? Sebab kita tak nampak benda tu dari sudut zahiriah dia. Sebab kita kena hukum ikut perkara yang kita nampak, yang zahir saja. Okey. Okey. Fauziah G. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kalau ada gambar benda tu, benda yang dibuat sihir tu, boleh jadi bukti tak? Alright. Macam saya kata Puan Fauziah Ji, dia boleh jadi bukti. Okay? Boleh jadi bukti kepada perbuatan sihir. Cuma gambar tu nampak sekali tak orang yang pembuat tu. Yang tu yang penting. Kalau kita jangan kata gambar, kita buat mai barang sihir tu. Kita buat mai ke mahkamah. Ni buat mai. Tu hakim, siapa saya tuntut cerai semua ni sebab suami buat main sihir sebagainya. Contoh dia. So kita buat mai barang, kita simpan ni. Tunjuk. Macam mana kita nak tahu benda ni milik suami kita? Itu problem dia. Okay. Kalau dia mengaku tak apalah. Maksudnya kalau kita dakwa suami sihir, so suami datang mahkamah, betul saya sihir. Oh, memang luar biasa lah pengakuan tu. Pengakuan tu boleh diangkat 100% lah. Tapi kalau orang tak mengaku, kita menjadi beban untuk membuktikan benda tu. Okay? Yang tu bukan perkara yang mudah lah nak buktikan. Kalau kita buat laporan polis pun tak ditangkap. Cik Ki Ikin, saya mangsa suami tinggalkan kami, anak beranak dan kahwin dengan janda anak satu. Oh. Saya ada bukti video tapi malas nak panjangkan cerita. Yo, macam-macam apa ya. Okey. Habis dah tak ada soalan dah. Betul tuan, ramai anak gom yang terkena sihir dari suami, tapi itulah tak boleh nak dibuktikan di mahkamah. Alright. Cerita pasal sihir ni bukan suami saja hantar sihir. Isteri pun pernah ada cerita hantar sihir juga, puan. Ada wanita yang main dengan sihir pun ada juga. Ni bukan cerita laki sajalah. So tak kisahlah laki ke isteri ke main sihir ni, yang penting kita kena tahu benda tu adalah haram. Benda tu adalah perkara-perkara yang dianggap sebagai mensyirikkan kepada Allah SWT. So elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menduakan Allah ni. Syirik maksudnya kita menyekutukan, kita tak percaya dengan Allah SWT, kita buat dengan benda tu. Okay.
Na'udzubillah. Dosa besar. Antara dosa yang paling besar sekali di dalam muka bumi ni adalah mensyirikkan Allah. Ui, jangan ui. Okey, Nora Danish. Ni Puan Nora Danish artis tu ke? Kalau jumpa barang-barang sihir dalam rumah macam mana? Okey. Kalau jumpa barang-barang sihir dalam rumah, buat laporan polis dululah untuk keselamatan. Tu je dulu. Dari sudut dekat dalam mahkamah, kalau kata kita dapatlah barang-barang tu pun, jumpa dalam rumah pun, mungkin boleh kita katakan suami main. Suami gunakan sihir. Mungkin boleh katakan. Cuma dia bergantung kepada pengakuan suami tu. Pengakuan suami tu yang tu memang barang sihir, yang tu memang dia bermain sihir. Kalau dia mengaku, selesai. Kalau dia tak mengaku, still back to basic. Macam mana kita nak buktikan benda tu, kan? Nak buktikan. Dia bukan mudah sikit lah nak buktikan. Kata orang ni hantar kita, orang ni mau yang mensihirkan kita, right? Sebab dia salah satu bentuk macam jenayah dalam Islam lah. Tapi dia tak ada dalam peruntukan undang-undang. Okey. Aisyah Sulaiman, pengalaman tuan pernah ke handle kes yang dikaitkan dengan sihir di dalam mahkamah? Ui, tadi aku cerita panjang lebar Puan Aisyah. Panjang tadi saya cerita tadi ni. Pernah ada satu kes yang mana saya handle tu, yang laki dia main sihir. Tapi alhamdulillah Allah permudahkan kes perceraian wanita tersebut. Sebabnya suami dia tak hadir sepanjang sesi perbicaraan. Cuma dia hadir masa peringkat awal sahaja. Okay? Alhamdulillah lah, Allah pelihara lah kat situ. Puan Laili kata, saya pernah jumpa perawat Islam Darul Syifa. Ustaz tu kata sekarang ni dah kembali ke zaman jahiliah, dah terlalu banyak kes sihir menyihir ni. Betul. Tak tahulah. Kamu tengok tak yang baru ni, dalam beberapa hari yang lalu ke minggu yang lalu kan, yang ada seorang budak muda lagi, yang dia buat perkhidmatan untuk menyihir orang sampai rumah dia tu terbakar tu. Tak, dah tengok. Yang tu pun benar dahsyat tu. Orang sekarang ni, zaman sekarang ni pun ada sihir digital Okey, Missy Aida Zanariah. Tuan, buat masa ni tak ada soalan. Cuma kalau tak kuatan, saya nak tahu kes apa yang tuan pernah bersidang dalam hubungan suami isteri, dan apa perlu kita buat kalau suami jenis tak boleh bawa bincang langsung. Saya nak tahu kes apa yang tuan pernah bersidang. Saya macam blank jap. Apa maksud kes bersidang tu? Okey. Kes yang pernah kita bawa kan, of course lah, saya paling banyak sekali kes berkaitan dengan fasah lah. Fasah, cerai, okay? Yang tu memang kepakaran saya lah. Untuk nak bantu orang yang nak berpisah ni. Okay, bukan aku nak galakkan untuk berpisah, tapi kalau dah isteri ni tak boleh nak pergi tapi suami tak mau lepaskan, yang tu memang kepakaran saya lah untuk bantu wanita yang nak berpisah ni. Okay. Kes atas pencarian, mut'ah, yang saya duk cerita tiap-tiap malam tu, kadang-kadang hari ni cerita pasal ni, cerita pasal ni sebenarnya. Cerita tu je lah. Cuma saya kurang sikit kalau bab cerita mengenai pusaka. Pusaka saya tak apa nak cerita sangat, sebab yang tu di luar daripada, bukan luar sangat lah, cuma saya kurang arif sikit kat situ lah. Okay, kurang dari sudut pemahaman pusaka ni. Kalau hampa suruh kira tu, kata selapis tu boleh lagi, tapi main kira 2-3 lapis tu, berat lah. Okay, berat kat situ. Biasanya kita akan saya akan minta rakan peguam yang lain untuk bantu. Itu je lah. Apa perlu kita buat kalau suami jenis tak boleh bincang langsung. So kalau suami jenis tak boleh bawa bincang, biasanya kita lantik orang lain untuk bawa bincang. Sebab laki ni kadang-kadang kan, dia tak boleh bincang dengan bini dia sendiri.
Apa kena tahu tu? Dia payah sangat. Dia mungkin dia ada ego dia tersendiri. Kadang-kadang dia tak tahu nak cakap macam mana. Dia nak cakap tapi kita pula bantah. So dia pun payah nak cakap macam tu. So jawapan dia adalah kena lantik orang lain untuk bantu cakap. Biar orang yang boleh menjadi orang tengah untuk nak bantu selesaikan tu. Lagi bagus. Puan Noris, saya disihir bagai mayat hidup Ui. Semoga Allah mudahkan urusan puan Haifa Akmal, sama puan, sehingga sekarang saya ada simpan segala bukti adalah rampas suami orang. Lepas tu tuduh kata kita pula yang sihir suami sendiri. Saya diceraikan semasa hamil dan hampir-hampir depression. Tajuk malam ni teringat berita viral bomoh muda. Betul Puan Joyce, bomoh muda tu kan. Allah. Puan Iza Nur Suhaiza suruh saya scroll. Puan, saya live ni, saya bukan guna app StreamYard tau. Jadi kalau saya scroll atas tu dah tak ada dah. Saya live guna AB biasa ni, dia boleh hilang macam tu. Siapa yang saya nampak tu yang saya akan pilih je. Lepas habis live ni nanti ni post, baru saya boleh tengok. Cerita ni okay, baru saya boleh tahu. Saya nak sihir suami saya bagi dia duk rindu kat saya 24 jam. Boleh tak? Gurau je tuan. Mai saya nak bagi. Okey. Kena menyanyi lagu ni. Hanya Tuhan yang tahu. Tadi saya tengah drive yang kereta. So sambil drive tu, saya pun nyanyi ke. Ku pendamkan perasaan ini, ku rahsiakan rasa hati ini, merindukan kasih yang berputik tersembunyi di dasar hati. Jangan nyanyi lagu tu. Baru macam tiba-tiba je isteri aku ni nyanyi lagu sweet-sweet, lagu sweet nasyid pula tu kan, tiba-tiba pula nyanyilah. Maulah suami macam tersihir sikit kan. Nak sihir cara baik ni maksudnya selalu puji suami. Selalu puji dia tak, kalau dia tak handsome pun cakap handsome je. Okey? InsyaAllah suami ni dia betul ke isteri aku ni tiba-tiba malam ni dia puji aku ni, dia seronok. Tu contoh. Okey? Sihir rindu Dia bukan sihir lah. Cara untuk memikat. Kan? Dengan cara masak ke apa-apalah yang dia suka, tapi puji pun dah cukup. Try tengok puji suami. Okay? Try puji. Abang nak saya nampak abang handsome lah malam ni, walaupun dia pakai kain belekat dengan baju pagoda pun, try je cakap handsome. Okay? Try ke? Kita hampir betul hang ni. Han dengar Tuan Fahmi ke? Han dengar siapa tadi ni? Tiba-tiba je cakap aku handsome ni. Wallahualam. Try lah. Okay, Puan Siti Hajar. Kalau dia tak mengaku tapi dia memang buat, macam mana tuan? Kalau seseorang tu kita dakwa, kita tak boleh nak buktikan dan dia pula tak mengaku, maka jawapan dia mahkamah akan pegang kepada tak mengaku tersebut. Okay? Contoh Puan Siti Hajar. Isteri dakwa suami lepas cerai. Isteri dakwa suami lepas cerai. Isteri tak ada saksi. Isteri tak ada saksi, kata dengar lepas cerai tersebut. So suami pun kata saya tak mengaku. Jadi apa yang akan mahkamah buat? Mahkamah akan suruh untuk suami ni bersumpah. Sebab isteri tak boleh nak buktikan, jadi suami kena bersumpah. Suami kalau dia sumpah, maka mahkamah akan pegang pada sumpah suami tersebut. Tu proses kalau kata orang tak mengaku dan kita pun tak ada bukti.
Pak setiausaha kelas saya. Puan Azlina ZA dah tulis dah panjang. Terima kasih Puan Azlina. Okey, Miss Rose. Tulisan Jawi Miss Rose. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf lari dari tajuk. Saya nak tanya, seandainya perceraian sudah berlaku untuk buat pengesahan cerai, perlu kesempadan untuk ambil surat konsulat tapi disebabkan COVID, masa untuk buat pengesahan jadi lama. Anda kata lupa tarikh cerai tu macam mana? Jangan lupa Okey, jangan lupa. Sebab bila kita nak dakwa lafaz cerai ni, dia mesti tepat. Mesti tepat tarikh dia sekurang-kurangnya. Kalau kata waktu tu mungkin kita tak berapa nak tahu tepat, at least kita kena tahu tarikh tu. Sebab tarikh perceraian tu adalah penting kalau kita nak buat pengesahan. Okay? So macam puan ni kata perceraian sudah berlaku, buat pengesahan nak kena ambil konsulat. Sebab nikahan dekat Siam kot So kalau pernikahan kat Siam, bercerai tu sepatutnya berlaku kat Siam. Kalau nak buat cerai kat Malaysia, kena buat pengesahan nikah dulu baru boleh pengesahan cerai. Okay? Kalau kata duduk kat Kedah, seorang suatu pasangan ni, dia asal Kedah kan, nikah kat Siam, balik mai tak buat pengesahan, kemudian bercerai. Jadi dia tak perlu pergi ke Siam untuk buat pengesahan, untuk buat cerai, pengesahan cerai dan sebagainya. Dia hanya dia tak perlu pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan nikah untuk bercerai. Okay? Dia hanya perlu pergi ke Siam, dapatkan sijil cerai dan kemudian buat pengesahan janda. Itu je. Saya cerita pun panjang kot cerita benda ni. Misi Aida Zanaria, faham. Saya baru follow tuan malam ni. Thank you. Siapa yang tolong share dekat Puan Misi Aida ni, saya thank you sangat-sangat. Sebab ramai lagi yang tak follow, yang tak tahu, yang kata, tak tangka pula ada orang lelaki yang cerita macam ni kan. Selamat datang ya. Kau tu lewat join. Lewat tak apa. Yang penting jangan tak masuk. Dayung Silomin Lino. Lain macam Saya disihir, muka jadi gatal dan buruk sehingga suami bencikan kita. Dahsyat Ada lagi ke yang nak cerita kesan yang pernah berlaku kepada diri dia? Puan Aisyah pun nak menyanyi juga. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini aku rindu padamu, tulus sanubari menantikan hadirmu, hanyalah kau gadis pilihanku. Dulu lagu tu kalau menyanyi tu kira abang-abang senior yang handsome lah. Kan? Macam tu lah. Begitulah kisah saya sebagai seorang ketua asrama. Tuan, maaf bertanya. Tak apa ke kalau seorang isteri tu diam dan sabar je tak buat apa-apa walaupun suaminya dah kantoi ada perempuan lain, tapi dia selalu luah masalah dia and suami dekat anak-anak? Puan Farah, kalau saya nak menjawab soalan ni Puan, soalan yang berkaitan dengan hati kita. Hati kita. Sebenarnya kita nak apa? Kita nak perkahwinan kita ni dalam keadaan yang bahagia ke? Kita nak perkahwinan kita ni dalam keadaan yang selalu bergaduh ke, makan hati ke? Kita yang tentukan. Alright? So, kalaulah Puan rasakan yang tu adalah yang terbaik, diam, sabar, cerita masalah semua, menangis semua dekat anak-anak, teruskan. Tapi kalau kata dah tak boleh dan sebagainya, Islam tak pernah pun melarang seorang wanita mohon perceraian. Dan tak ada pun hadis kata cerita tentang bergegang arash. Sebab apa? Sebab minta cerai. Tak ada pun. Tanya diri kita sendiri. Tepuk dada. Tanyalah iman kita. Aku ni nak apa? Takut bukan apa bila kita duk cerita buruk, cerita mengadu nasib semua tu kan. Takut apa? Takut kita ni depressed, takut kita ni jadi macam
nak membuka aib pula banyak-banyak. Lebih baik lepaskan je. Betul tak? Daripada kita duk makan hati. Wah, bestnya tuan nyanyi. Saya sebenarnya tadi berlatih lagu tu, tapi saya rasa macam kurang yakin pula malam ni lagu tu. Tiba-tiba. Okay. Lila Dido, kalau isteri tuntut fasah sebab suami kahwin diam-diam, boleh menang ke tuan? Ini mentaliti kena ubah dulu, Puan Lila Dido. Dekat dalam mahkamah syariah ni, kita tak boleh ada mentaliti seperti bermain bola. Okay? Dia nak ada kalah dengan menang. Tak, Puan. Dia bukan Euro. Okay? Jadi kalau kata pergi ke mahkamah, niat kita kena betul. Kita bukan nak menang ataupun kalah. Kita nak tuntut hak kita. Okay. Kalau dah memang itu hak kita, maka dia tetap akan menjadi hak kita. Kalau isteri ni berhak untuk dapat fasah, berhak dapat perceraian, maka dia berhak untuk bercerai. Okay. Kalau seorang ibu tuntut hak jagaan anak, dia memang berhak untuk dapat jagaan anak. Okay. So kita mesti ada mentaliti kata bukan menang ataupun kalah. Kita datang ke mahkamah untuk tuntut hak kita sampai kita dapat. Okay, itu je. Jadi kalau isteri tuntut fasah sebab suami kahwin diam-diam, yang tu tak ada dalam fasah, Wan. Okay, tak ada dalam isu fasah. Iaitu suami kahwin diam-diam, so isteri boleh tuntut fasah. Tak ada. Yang ada, kalaulah suami ni berpoligami tidak adil. Poligami tapi tak berlaku adil, ya, yang tu boleh. Yang keduanya, kalau suami ni kahwin dekat Siam, ataupun kahwin nikah sindiket, so dia tak dibuktikan pun lagi, so dia boleh jadi kepada berkelakuan keji. Okay, yang tu boleh. Okay, apa dah ni? Eloklah. Saya ambil soalan last lah. Okay. Alright, jika suami dah langgar taklik tambahan, dah lebih dari 4 bulan terjadi, tak boleh pergi mahkamah lagi. Macam mana tu? Alright, saya nak pastikan satu perkara, Puan Hayati. Yang ni bagus juga kalau Puan Hayati tanya ni. Mungkin ramai orang tak tahu. Apa tahu taklik? Okay. Lafaz taklik nikah. Selepas akad nikah, so suami lafaz taklik. Kan dia baca, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, atau aku atau waris aku tidak datang memberikan kepadanya nafkah selama 4 bulan qamariah berturut-turut. Tu taklik selepas akad nikah. Okey. Tapi kalau katalah kan isteri ni dia nak tambah taklik. Dia ada taklik yang baru. Okey, dia tak cukup lah yang tu, dia nak lagi. Contoh dah kan. So kita sebut benda tu sebagai taklik tambahan. Taklik tambahan ni dia mesti dibuat di hadapan pendaftar mahkamah pendaftar nikah, cerai dan rujuk di pejabat agama. Sebab pejabat agama yang keluarkan sijil nikah. Alright. So pejabat agama juga yang berhak untuk nak ada cerita tentang taklik tambahan ni. Jadi kalau kita buat dekat rumah, buat sendiri-sendiri, pergi jumpa bersuai sumpah ke apa, buat benda tu tak jadi, perempuan. Okey, kalau benda tu dilanggar, yang tu dikira sebagai lafaz cerai luar mahkamah. Tapi kalau kita ada taklik tambahan yang kita buat melalui pejabat agama, yang tu kita boleh buat permohonan cerai taklik. Okey. Dah lebih daripada 4 bulan jadi tak boleh pergi mahkamah lagi. Macam mana tu? Saya tak apa-apa faham kat Puan Yati kata tak boleh pergi mahkamah lagi. Macam mana tu? Maksudnya sebab COVID ni kan, mahkamah tak buka kan. Tak apa, dia ikut tarikh yang kita dakwa tu. Kalau katalah kan suami ni dia tak bagi nafkah daripada bulan 1 sampai bulan 4. Kemudian bulan 5 tiba-tiba dia bagi. Bulan 6 dia tak bagi. Bulan 7 tiba-tiba dia tak bagi pula kan. So kalau kata kita nak tuntut fasah atas nak tuntut cerai taklik sebab dia tak bagi nafkah langsung daripada bulan 1 sampai bulan 4, dia akan kira yang tu. Dia tak kira lah, kata oh dah file ni tiba-tiba je dapat nafkah. Habis terbatal habis semua tu. Tak boleh macam tu. Okay? Dia tengok kepada taklik tu,
4 bulan Qamariyah berturut-turut, isteri main mengadu, cerita tak dapat daripada bulan 1 sampai bulan 4, mahkamah akan pegang yang tu. So kita kena buktikan yang tu. Dan tak kira lah bulan 5 tu baru nak bagi balik, yang tu tak boleh nak ambil-ambil. Okay, tak boleh diambil. Okay, alright, itu saja daripada saya. Puan Ida Yaya kata apa ni, Tuan share cerita-cerita mahkamah yang Tuan pernah handle. Oh, kalau nak cerita tu Puan panjang. Saya Puan dalam kes, dalam file peribadi saya sepanjang 7 tahun ni, ada lebih daripada 100 kes perceraian pernah saya handle Puan. Masing-masing ada cerita tersendiri. Kemungkinan ada yang sama, cuma watak dia berbeza. Okay. So InsyaAllah saya akan dari semasa ke semasa, saya akan berkongsi dengan anda semua setiap malam kalau ada kekuatan. Okay. Yang penting hampa doakan aku ni sihat sejahtera, aku pun doakan hampa semua sihat sejahtera. Barulah kita boleh sama-sama tengok. Yang penting satu lagi lah, line tu kena cantik lah. Barulah kita boleh live tu dalam keadaan yang elok kan. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi menonton pada malam ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, sharekan kepada rakan-rakan yang lain dengan cara anda bubuh kat Facebook sahaja. Share, bubuh kat Facebook sendiri. Letak caption, tulis malam ni tajuk panas, cerita tentang sihir. Macam tu saja. Tak pun, wow, sihir. Tu contoh dah kan. Tak kisahlah, yang penting ada tajuk, baru orang tahu dia ni video apa. Okay. Alright. Itu saja daripada saya pada malam ni bersama Fahmi Ramli. InsyaAllah esok malam kita ada tajuk yang lain pula. Saya jemput untuk anda join lagi. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap serba kekurangan. Semua tu datang daripada sendiri-sendiri. Yang baik tu datang daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye-bye.